هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Kompleks Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta
teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjur Husnul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in, amma ba'd. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Sabtu, hari cuti, alhamdulillah. Bukan saja cuti, setengah-setengahnya pun sudah dicutikan, buat kerja daripada from home, daripada rumah. Alhamdulillah, nampaknya keadaan semakin baik di wilayah Persekutuan dan Selangor. Insiden-insiden yang terbaru mengenai COVID-19 ini nampaknya sudah berkurangan. tempat ICU pun berkurangan, hospitalization pun berkurangan, alhamdulillah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa terdekat ini tuan-tuan boleh merentas negeri, merentas daerah dan sebagainya untuk menziarah keluarga yang sudah lama tidak diziarah, ibu bapa yang sudah lama tidak diziarah, adik-beradik yang sudah lama tidak berziarah, yang sakit tidak diziarah dan sebagainya. Bila sudah keadaan mengizinkan nanti, lakukanlah insya-Allah. Terutama dengan mak dan ayah, lakukanlah dengan mak dan ayah. Berjumpalah dengan mereka, berjamulah dengan mereka, makan-makanlah dengan mereka, bermesralah dengan mereka. Inilah yang perlu dilakukan oleh anak-anak, terutamanya menantu-menantu dan ahli keluarga terhadap ibu dan ayah mereka insya-Allah. Para penonton yang sekalian, ya, pagi ini kita bersama dengan Ustazah Cinta Maudah, ya. Ustazah Cinta Maudah, tuan-tuan dan puan, ya, yang akan membentangkan, memberikan dalam masa kita bersiaran pagi-pagi ini, tuan-tuan, sampai pukul 7.40 saja, ya. Dalam 40 minit saja, sebab saya ada program selepas ini, Ustazah pun ada program selepas ini. Bukan saja Ustazah, kuliah-kuliah subuh yang lain pun daripada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad, kita akan mengakhirkan sekitar dalam 7.40 begitu. Dalam 40 minit saja kita bersiaran insya-Allah. Jadi kita ucapkan tuan-tuan, ya, selamat menonton. Like and share, tolong like and share, tolong like and share. Apa yang nak diberikan oleh Ustazah ni sangat berkait dengan kita. Pendidikan, saudara, pendidikan kanak-kanak, pendidikan remaja, pendidikan dewasa, pendidikan menantu, pendidikan mertua dan berbagai pendidikan yang telah disentuh oleh Ustazah. Cara Ustazah ialah itemize namanya. Mudah kita mengikutinya. 4 perkara, 6 perkara, 8 perkara, 10 perkara dan tetap satunya diulas oleh Ustazah. Dia tidak bagi begitu saja, bagi naratif begitu tidak. Tetapi dia telah cerai-ceraikan, dia mengikut tajuk-tajuk kecil yang mudah kita mengikutinya insya-Allah. Inilah caranya, cara untuk kita, ini namanya cara pedagogi, ya. Cara pendidikan yang diaplikasikan oleh Ustazah untuk memungkinkan pemahaman yang lebih mudah di kalangan kita yang menonton program ini insya-Allah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Ustazah? Apa khabar? Alhamdulillah khair. Mana cermata Ustazah ni? Itulah hilang. Ada cermata lain. Mencari-cari pagi ni tak jumpa. Okey. Tadi cermata ni makin comel lah Ustazah. Makin comel. Okey, Ustazah. Pagi ni apa agak-agaknya dalam rangka 40 minit kita bersiaran ni? Apa yang Ustazah nak bagi kepada para penonton yang sedang mengikuti program ini? Kita dah sebut auzubillah semula dulu Datuk auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, nashkurulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berita-berita gembira. Allahumma salli ala Muhammad. Bila Datuk sebut balik kampung, saya macam nak melompat terus Datuk. Dah berapa tahun tak balik. Allah, saya orang Terengganu, rindu dekat Kopok Leko, subhanallah, nasi dagang semua. Dia makan, kita pergi makan sebab saya dah tak ada mak ayah. Jadi kerinduan pada adik-beradik. Jadi insya-Allah pada pagi ni sahabat-sahabat semua yang
Allah bukakan hati pada pagi ni, maka Allah bukakan pintu syurga untuk kita berada dalam taman syurga pada pagi ni. InsyaAllah kita akan bersama-sama membincangkan satu topik. Kita dah bincang dah sebelum ni, Datuk. Tapi Umi suka nak sebut-sebut lagi sebab kadang-kadang dia panggil apa? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kebenaran ni. Saya nak sebut satu kebenaran, iaitu tentang kesilapan ayah dalam mendidik anak-anak. Ini kalau Datuk ni saya malu sangat ni, tapi insya-Allah mungkin sahabat-sahabat ada yang mungkin tersilap ataupun kita boleh check balik lah, check and balance. Jadi pagi ni Umi akan sebut tentang tujuh kesilapan ayah, seorang ayah. Kita fokus ayah dalam mendidik anak-anak dia. InsyaAllah. Jadi intro yang tu dulu Datuk. Okey. So, saudara, sebenarnya dalam rangka kita bersiaran hampir 2 tahun, tuan-tuan. Hampir 2 tahun. Jarang sangat kalau menyentuh tajuk apa pun biasanya kita rujuk kepada keluarga. Bila kita rujuk kepada keluarga, antaranya kita rujuk kepada kepimpinan keluarga. Dan bila kita rujuk kepada kepimpinan keluarga, ada 2 manusia yang terbentang di hadapan kita. Seorang namanya ayah dan seorang namanya ibu. Antara ibu dan ayah, dari segi pengendalian, dari segi kepimpinan dalam keluarga, ayah itu take precedence over ibu. Mana ayah di depan daripada ibu. Jadi agaknya itu dia punya permulaan. Agaknya dari 7 perkara tu, apa silap saya? Ni saya nak tanya silap saya ni, saya. Saya walaupun tulis buku dan sebagainya, tapi kadang-kadang saya tulis tu perkataan. Tapi dalam amalan, saya tidak mengamalkan apa yang saya tulis. Itu pun satu hal, tuan-tuan. Jadi Ustazah, apa itu Ustazah yang nak diberikan kepada saya sebagai ayah dan penonton yang lain sebagai ayah, insyaAllah. Tuan, apa yang Ustazah sebut ni, tak kira tuan-tuan umur berapa pun. Saya 73 masuk 74. Kita terima positif, tuan-tuan. Positif. Kalau itu berlaku kepada kita, kita tanya diri kita dan kita jawab soalan itu dalam hati kita saja. Apa yang dibagikan itu, tuan. Positif, tuan-tuan, insyaAllah. Sila Ustazah. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mohonlah supaya apa yang Umi perkatakan pada pagi ini adalah teguran untuk kita sendirilah, kesilapan ibu, ayah lah yang melihat pada pagi ini. InsyaAllah yang pertama, kesalahan yang paling besar sekali adalah membanding-bandingkan. Jadi Umi ada seorang sahabat nama dia Cikgu Jinggo. Cikgu Jinggo ni adalah seorang motivator kalau siapa yang kenal lah. Dia lahir daripada anak yang dibanding-bandingkan. Banding-bandingkan dengan adik-beradik yang lain sampai dia ni sebenarnya bukan cikgu tapi dia motivator sekarang. Dia letakkan dia sebagai cikgu sebab dia teringin sangat nak jadi cikgu. Disebabkan oleh perbandingan dalam keluarga menjadikan dia akhirnya sebelum jadi motivator dia jadi seorang gelandangan. Duduk di tengah-tengah ni berapa tahun lebih kurang 3 tahun kot sehingga dia kembali semula pada keluarga dia. Baik, sahabat-sahabat yang Umi kasih sekalian, betapa ramai sebenarnya anak-anak sekarang ini, mungkin anak yang duduk kat rumah kita ada 7 orang anak, kita ada 5 orang anak, kita cek tak seorang anak-anak kita tu. Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah bagi kita anugerah. Contoh Umi sendiri Umi suka bagi contoh Umi lah. Umi ada 5 orang anak. Mungkin ada yang sama dengan sahabat-sahabat, anak sulung 4 lelaki, seorang perempuan. Yang sulung 24 sampai yang bongsu sekali 15 tahun. Semua anak kita ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Allah lahir macam tu dah. Ada yang seorang mungkin dia jenis boleh dengar cakap. Sekali cakap dia dengar, baik Umi, okey insya-Allah. Terima kasih Umi. Ada anak yang jadi melawan. Ada. Jadi kesilapan kita adalah kita banding-bandingkan anak kita ini. Contoh macam inilah ayat yang paling mudah Umi boleh cerita. Satu contoh yang selalu kita buat. Okey, contoh anak yang kedua dengan anak yang pertama. Anak yang pertama tu memang kalau dia main bola, agak dekat pukul 6.30 dia dah balik, dia tinggal kawan-kawan dia. Tapi anak nombor 2 barangkali sampai pukul 7 dia tak balik lagi. So kita kata apa? Apa nak jadi dengan kamu ni? Kan? Alung dari tadi dah balik, senang hati. Tapi kamu tak balik-balik lagi. Nampak tak? Kita dah buat perbandingan kat situ. Yang mana anak ni, yang nombor 2, selalunya, Umi sebut nombor 2 sebab dalam psikologi sekalipun mengatakan anak nombor 2 ni dia suka melihat, dia pendam dan dibandingkan dengan anak nombor 1. Umi sangat take care anak nombor 1, nombor 2 supaya dia tak rasa langsung ada perbandingan. Betul kan sahabat-sahabat? Siapa yang ada nombor 1 yang Alung dengan Angah ni? Jadi kita kena ambil kira anak kita semua ada kelebihan masing-masing. Cuba kita buat macam ni. Tukar sikit gaya kita. Tukar sikit gaya. Kalau dia masuk kemudian tu, bagi tahu macam ni. Orang yang berjaya, dia sentiasa menepati waktu. Bagusnya kalau Angah kemudian, lepas ni kalau main bola, boleh balik awal sikit.
Sebab apa? Orang yang menempati waktu ini ialah orang yang berjaya. Mesti Angah juga nak jadi orang berjaya kan? Nampak kita ada sebut Along tak? Tak. Jadi nak buat pembandingan tu. Sebab dalam kalangan ni kesilapan mak ayah pertama sekali memang dia akan banding. Kalau tak bandingkan dengan adik-beradik pun kata dia okey. Dia bandingkan dengan sepupu pula Datuk. Ini anak-anak murid Umi lah bila dapat keputusan SPM, nangis-nangis jumpa Umi. Yang menangis, berkata menangis ni kenapa? Sebab dapat 4A atau dapat 3A. Sebenarnya saya sebenarnya menangis bukan sebab saya sangat kecewa dengan keputusan tak, tapi saya takut sebab mak saya banding saya dengan sepupu saya. Sepupu dapat 3A, saya dapat 2A. Dia kata, Munis, kau orang baling ni. Mu orang mengaji kau deh. dapat keputusan teruk macam ni. Tengok sepupu-sepupu kamu tu semua dah berjaya. Tengok tu. Dia tengok. Kita boleh buat perbandingan tetapi dengan cara untuk meraihkan perasaan mereka. Sebab apa? Bila buat perbandingan ni, dia akan mengeluarkan satu rasa dendam, rasa tak suka, dan kadang-kadang yang lebih teruk lagi yang kita tak nak adalah dia kata okey tak apa, alang-alang ku tak guna, anak yang tak bagus. Okey, kita carry on dengan macam ni. Yang menyebabkan anak terus lari daripada ayah. Sebab tu kadang-kadang berlaku ayah anak-anak dia pergi jumpa mak. Sebab apa? Cakap dengan ayah ni masalah. Ayah ni dah ada satu benchmark untuk saya. Saya kalau minta apa-apa, kalau minta tu dapat. Kalau saya, ayah tanya 10 soalan. Padahal dia tak tahu sebenarnya ayah dia macam tu untuk Datuk kan. Dia tak adalah perbandingan tapi dia dah cop. Dia dah rasa. Jadi bila dia macam ni, ialah hasil daripada pembandingan yang kita buat daripada dia kecil. So perbandingan ni, dia kan daripada awal daripada kecil sampai ke dia remaja sampai ke dewasa. Perasaannya sentiasa ada sebab dia kalangan ilmu anak. Jadi alangkah bagusnya kita buat program-program yang menampakkan bahawa dipanggil tidak ada perbandingan, tidak ada yang lebih, tak ada kurang. Benda tu perlu disebut, perlu dipraktiskan dalam percakapan kita, dalam perbuatan kita supaya anak dia rasa macam aku juga menyumbang untuk keluarga. Sebab actually memanglah anak sangat menyumbang untuk keluarga. Tapi kita ni sebagai seorang ayah, macam Datuk katalah, ayah ini berbanding dengan ibu, sepatutnya lah. Kenapa Umi guna perkataan sepatutnya? Sebab apa yang berlaku di Bali ataupun yang jumpa Umi, apa yang berlaku adalah sebaliknya. Walaupun ayah ni sepatutnya dia ketua keluarga, tapi mereka ambil mudah dan pentadbiran anak-anak. Awak lah ni yang tak didik anak-anak, awak lah ni yang tak bagi duit kat dia, awak dia marahkan bini dia pula. Ayah disibuk, saya sibuk dengan kerja, tak sempat nak didik anak. Ini silap awak lah, didik anak tak betul. Sedangkan dia tak tahu sebenarnya tarbiyah anak-anak tu atas pundak seorang bapa. Jadi yang pertama, ayah tolong jangan banding-bandingkan anak. Berilah kasih sayang yang serupa pada mereka, tarbiyah yang serupa. Walaupun anak kita ini kalau 7 orang lah, kalau 8 orang lah, semua ni Allah anugerahkan kita dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Raihkan, angkat kelebihan mereka, kelemahan mereka itu kita bincang, kita tarbiyah. Yang penting ayah-ayah sekalian, doa sangat penting untuk kita sambil doa, ya Allah ya Tuhanku, ubahlah perangai anak ini, ya Allah bantulah aku untuk mendidik hati anak ini, bukan kita banding-bandingkan dengan anak yang lebih berjaya daripada dia. Right? Okey, yang kedua merendahkan kebolehan anak. Dia bukan sama merendahkan kebolehan anak. Dia kata okey, ini benda yang anak Umi sendiri sebut satu hari ketika kami berada dalam sahabat-sahabat sekalian, dia kata Umi tahu tak kenapa kami berani berada di khalayak ramai? Kami berani bagi ceramah, kami berani bagi input dekat konten dekat pengisian sama ada dekat IG ke, dekat TikTok ke, dia boleh bercakap. Sebab anak-anak Umi ramai yang duduk dekat ni. Contoh anak yang sulung pagi ni dia ada kursus Datuk, kursus buat je untuk TikTok ni, untuk jadi TikTokers ni, ada kursus rupanya. Untuk menjadi macam mana nak bagi inspirasikan orang. Okey. So dia sebutlah Umi. Tahu tak Umi? Kita pun ada. Apa dia? Kenapa? Umi tahu tak? Umi dan Abi tidak pernah merendahkan kami di hadapan orang lain. Oh, kita baru. Benda tu kita buat secara kita tak perasan. Umi perasan tak bila mana kawan-kawan Umi bagi tahu bahawa tahniah anak Umi boleh mengaji.
anak Umi sedap suara dia. Umi tak katalah, tak adalah anak saya tu sedap depan ni je. Padahal dia kat rumah tu suara dia macam ni. Ataupun kami rajin apa-apa kan. Pasal tak kita buat kesilapan ini? Kita merendahkan anak kita. Tak adalah dia tu study pun lebih kurang kat rumah. Tunjuk orang datang, dia tunjuk macam ni. Tapi sebenarnya, kita mendedahkan keaiban anak kita. Dia tak suka, remaja ataupun anak-anak memang tak suka mak ayah dia sebut perangai buruk di depan orang lain. Mula dia lari. Dia rasa rendah diri, dia rasa tak suka. Walaupun sebenarnya itulah perangai dia. Ini kesilapan. Mak dengan ayah selalu. Kita rasa apa yang kita fikir, Umi faham sebab kita rasa macam tak nak lah orang kata terlebih action pula. Tapi boleh kita ambil contoh. Umi perasan sepanjang Umi bersama dengan Datuk tak pernah merendahkan anak-anak dia. Malahan dia sebut anak ini boleh buat ini, anak boleh buat ini. Orang kata macam Datuk tak kisahlah, orang kata bajet bagus Datuk ni. Tak, sebab apa kita tahu bahawa anak kita juga mendengar, anak kita juga tahu. Kita letakkan dia. Sekurang-kurangnya apa yang kita perkatakan itu ialah satu harapan doa kita untuk mereka. So sentiasa sebut yang baik-baik dengan anak kita yang bagus. Lepas tu kalau orang puji anak kita, orang puji anak kita depan kita, apa respon kita? Tepuk dia, peluk dia kat belakang, alhamdulillah, insya-Allah sahabat yang beritahu tu contoh selalu macam anak Umi yang bongsu ni dia suka manji Quran. Alhamdulillah Allah bagi dia kelebihan makhraj huruf yang betul. So bila dia baca Quran, pagi-pagi Yasin tu kan dia jadi ni, jadi orang cakap, oh subhanallah, alhamdulillah ustazah, anak ustazah ni pandai ngaji. So depan kita tak kata, alah pandai ngaji je pun, lepas subuh bangun lewat juga. Itu keaiban kan. Apa yang kita boleh buat? Alhamdulillah, doakan semoga apa yang dia mengaji ni dapat membentuk akhlak dia jadi lebih baik. So anak dengar kan, dia pun jangan ngangguk. Itulah harapan mak dia. Jadi kalau kita rendahkan dia, begitu juga dengan ayah. Ini selalunya mak yang buat, tapi ayah selalunya dia tak nak. Dia rendahkan anak dia, dia rasa alah, tak ada. Umi selalu jumpa ibu-ibu ayah-ayah yang begini tak ada malas tu, tak ada. Sebab dia rasa macam pelik sangat dia nak maksudnya anak dia tahu anak perangai dia tak elok kat rumah. Tapi yes, benda tu kita kena doa dan kita kena betulkan mereka, insya-Allah. Nombor 2 okay, jadi insya-Allah lepas ni kita cuba untuk baiki. Yang silap terlepas tak apalah. Tapi pelan-pelan kita cuba berubah untuk jadi orang yang sentiasa meletakkan kebolehan anak kita sebagai satu yang boleh kita, bukan kita banggakan atau kan? Kita tak bangga sebenarnya. Bukan riak, bukan bangga. Kita bukan riak. Orang kata bajet bagus. Perkataan bajet bagus kan? Kita bukan riak. Tetapi kita cuba mendoakan dia dan husnuzan dengan tarbiyah Allah untuk dia. Pelan-pelan daripada asbab dengan kita lah, insya-Allah. Jadi ibu-ibu, ayah terutamanya ayah lah, carilah kebaikan anak walaupun kecil. Dalam anak kita tu mungkin Allah katalah, ini yang Umi selalu sebut lah, Allah ni ayah arwah yang bercakap. Dia kata dalam setandan pokok kelapa kan, mesti ada satu yang buruk. Dalam pokok mana berada dalam keluarga tu mesti ada satu yang buruk. Ini kesilapan. Jadi kita letak satu kepercayaan dalam keluarga kita. Oh, anak kita ramai-ramai dan mesti ada seorang tak menjadinya lah. Kesian ke anak tu. So anak tu kalau dia tu memang buat perangai seorang, dia dah cop dari kita. Dalam banyak-banyak tandan tu, akulah anak yang tak menjadi. So ayat daripada dia yang Umi dengar, ini anak-anak yang jumpa Umi, dia kata, Umi, ayah saya dah label dah saya pun. Saya ni dah kalangan anak-anak, abang-abang saya berjaya, tapi saya ni tak erti. Anak-anak lain semua bahagian doktor, jurutera, saya ni bahagian workshop je. Saya masuk bengkel, saya masuk LPN, kursus-kursus biasa-biasa. Saya tak pandai macam adik-beradik lain. So apa yang ayah boleh buat adalah, awak mungkin tak boleh dari sudut akademik, tetapi ayah bangga sebab kalau rumah rosak, kamulah yang akan baiki rumah. So dia rasa sekecil-kecil kehebatan dia tu, oh okey, dia kata ayah dia menghargai dia. Baik, itu nombor 2. InsyaAllah. Saya rasa mungkin nombor 2 dulu. Kita ada lagi 5 dah tu. Okey. Jadi para penonton yang hormat sekalian, apa yang dibagi tahu oleh Ustazah ni, pelakuan ni kadang-kadang kita tak sedar. Ni satu. Kita tak sedar dan antara kita suami isteri pun tidak tegur-menegur antara kita. Isteri kalau misalnya nampak suami tadi yang pertama kata membeza-bezakan kasih sayang. Suami tak dengar benda tu, tak tahu, tapi isteri dengar cerita daripada Ustazah pagi ni. Tapi dengan penuh hikmah, rujuk
Tadi saya dengar Ustazah Cinta Maudah sebut tentang bang beza-bezakan kasih sayang ni. Saya pun pernah melakukannya dan terus melakukannya. Abang pun melakukannya. Apa kata kalau hari ni kita gedakan sikit tentang membeza-bezakan kasih sayang anak ni. Macam ni semalam kita kata gini. Boleh tak kalau kita buatkannya supaya anak-anak tu tak terasa, supaya lebih positif lagi, supaya lebih menjulang dia lagi, supaya semuanya diberi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Ustazah sebut yang saya dengar semalam tadi abang dia kata semua manusia ni termasuk anak-anak kita ni ada kelemahan, ada kekuatan, ada kelemahan, ada kekuatan. Macam mana bang kalau kita satukan kekuatan-kekuatan itu dan kita satukan kelemahan-kelemahan itu, kita sendiri tenggelamkan kelemahan mereka dan kita angkat kekuatan-kekuatan mereka. Macam tu. Refer kepada Ustazah. Jangan isteri kata dia bercakap, jangan. Refer kepada Ustazah Maudah. Itu satu cara. Kalau isteri kata, bang jangan buat gini, dia lain. Tapi kalau kita refer, tadi saya dengar ada Ustazah cerita begini, dia lain. Dia semangat dia lain. Okay. Jadi Ustazah yang kedua, yang ketiga sekali Ustazah. Kita tak ada banyak masa. Betul lah Datuk. Datuk pengalaman seorang lelaki ni kan. Dia kalau isteri dia bagi tahu, saya rasa bang abang ni tak patut buat macam ni. Oh dia terasa lain Tapi kalau kata tadi saya dengar Datuk Ahsan ada bagi tahu. Oh dia pun dah okey, dia bagi tahu apa Umi pun sama. Lalu kalau nak nasihat kita akan guna macam Umi akan ambil hadis ataupun Umi akan ambil apa-apalah. Tadi Umi rujuk ni kata kalau tarbiyah ni macam ni bang. Oh ya ke? So saya cek tengok, dia rasa lebih. Padahal sebenarnya kita nak tegur. Jadi bila hikmah tu, lari sekali. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Mau'izah tu memang kena ada lah. Sebab wanita ini sebab kita dalam satu lah bagi ni, ibu ni, wanita ni dia beri kelembutan. Kelembutan dalam berbicara, kelembutan dalam hati. Kita ada rahim tak? Jadi rahim kita dalam anak-anak kita ni, kita nak anak kita berubah dengan. Jadi suami kita ada buat kesilapan. Tapi kalau nak tegur, jangan bagi letak kesalahan terus. Selalu kesilapan ibu-ibu juga. Dia suka bandingkan diri. Tengok bang, saya tak pernah rendahkan anak saya. Abang duk buat macam tu. Oh, dia lelaki kan? Pantang dia tegur. So yang ketiga Datuk dan sahabat-sahabat sekalian, memarahi anak tidak kena pada tempat. Memarahi anak tak kena pada tempat dia. Jadi kita ni mungkinlah suami kita ni seorang yang panas baran. Panas baran ni Allahumma salli ala Muhammad. Satu sifat yang kena buang. Tapi ada orang kata memang saya jenis panas baran. Banyak benda yang silap boleh berlaku sekiranya kita tak boleh nak tahan. Sama ada kita boleh pukul anak, kita boleh buat sampai peringkat. Dia ada seorang sahabat Umi ni. Dia kata, Umi saya ni tak tahulah. Suami saya okey je, penyayang. Tetapi kalau anak saya buat salah, dia terus buka dia punya tali pinggang tu, buka rotan, ambil rotan. Dia akan rotan macam dia ni tak sedar diri. Jadi apa yang saya buat selalunya, Umi, saya akan pergi, saya buat macam hero Hindustan, pergi hadang. Saya pergi hadang dan tolong selamatkan anak. Dia kata, tapi suami saya marah lah. Dia kata, kak memang tak betul lah. Tapi kalau saya tak buat, anak saya boleh mati kena dah. Allah. Sebab panah baran Jadi ayah-ayah pagi ni kita nak ni kalau boleh anak-anak ni pertama sekali marah pada tempat dia. Yang kedua janganlah over sangat kita merotan. Ingat masa merotan selalu berpesan macam ni. Nak rotan anak bukan rotan masa kita tengah rasa marah. Rotan anak ketika kita sudah reda dan boleh bagi tahu dia kenapa kita nak rotan dia. Umi selalu cerita kisah yang mana kami lah Umi dengan Ustaz. Kalau macam nak tegur anak atau nak rotan anak, kami akan panggil dulu. Kita panggil masuk mahkamah dulu. Perbicaraan supaya sampai dia tahu, oh ni salah kami. So nak rotan kat mana? Tangan ke, kaki ke, peha ke, punggung ke? Dia akan pilih tempat yang dia selesa lah. Tapi itu akan lebih terkesan sebab dia rasa pertama rahim tu, kasih sayang seorang ayah dia akan rasa. Jadi ayah pukul tu dia sedih, dia nangis bukan sebab dia sakit tak. Kali kalau anak-anak dia nangis sebab dia sini, dia akan kalau kita boleh tengok muka dia menyimpan dendam dan dia boleh buat perkara yang serupa pada keturunan kita yang lain. Na'udzubillah min zalik. Jadi benda ni kita cuba nak elakkan. Jadi ayah-ayah di luar sana tolong menjaga kemarahan itu. Jangan salah. Ini pesan Nabi SAW. Nabi pesan dia kata kalau orang yang paling kuat itu bukan dia kuat dia dekat besi tak, tapi paling hebat
Orang yang paling kuat ialah orang yang berjaya menahan kemarahan terhadap orang lain ketika dia marah. Kan? Bukan senang kan? Rasa nak marah pegang. Ada orang tu dia nak marah sampai dia pegang satu benda, hancur benda tu. Oh, tak apalah, bagi benda tu dulu. Kalau dia, jangan dia tampar orang. Cikgu-cikgu kan. Marah kat student boleh tampar. Ayah-ayah marah kat student. Saya, Allahumma salli ala Muhammad. Saya sebenarnya dari sudut ni, Umi memang tak setuju sangatlah tampar ni. Bahaya tau kat sini. Sebab dia bila tampar tanpa kita boleh kawal ni, ada urat-urat kat sini Datuk tu kan. Dia boleh. Yang boleh ni. Kalau nak tampar pun tampar-tampar manja lah. Tapi dalam Islam sendiri menegaskan ada banyak tempat yang kita tak boleh nak sentuh. Dia bahaya. Baik. Jadi dia kata apa? Kita ni kalau marah tak kena tempat. Sebab apa kadang-kadang kalau ibu ayah nak tahu, ini hasil daripada Umi punya kajian lah. Anak-anak kata kalau dia ada cerita dia 10, dia cerita kat kita 3 je. Yang 7 lagi disimpan, takut kena marah. Sebab apa? Sebab kita biasa. Kita biasa marah tanpa sebab. Kadang-kadang kita marah disebabkan oleh kesalahan adik-beradik yang lain. So abang dia rasa, oh ni tak adil ni. Ini tak kena ni. Adik yang buat salah, aku yang kena marah. Okay? Jadi, apa yang kita boleh buat? Kalau sekiranya, katakanlah satu situasi, bagi contoh lah. Anak balik rumah dia bagi tahu, dia kata, Umi, cikgu marah kat sekolah. So selalunya dia anak-anak ni tak nak mengadu sebab dia tahu dah. Dia kena 2 kali ni. Okay, sekali cikgu rotan kat sekolah, kat rumah mak rotan lagi. So cara tarbiyah kita, ayah bila anak, biasanya anak akan mengadu kat mak lah. So pagi ni kita cuba kalau boleh anak kita ni, dia boleh mengadu dengan ayah. Sebab apa? Dia rasa macam ayah tak akan buat tindakan yang lebih. Okay? Biarlah anak ini boleh berterus terang, boleh ajak berbincang dengan ayah. Maksud dia kata, okey, kenapa cikgu marah kat sekolah? Kenapa? Sebab dia mencuri contoh. Kita tanya dia sebab kenapa dia mencuri. Sebab semalam minta dengan ayah tak beli pen, jadi adik pun pinjam pen kawan. Tak curi sebenarnya. Adik tak curi sebenarnya. Adik nak pinjam je sekejap dengan kawan tu, tapi kawan tu terus mengadu kat cikgu, maka adik dia tuduh mencuri. Nampak? Kita dah ada. Orang kata jangan buat macam ni sebab nanti anak kita jadi manja, dia selalu anak akan berbohong dengan kita untuk dia rasa selamat sekiranya ada sejarah dia. Kalau dia berterus terang, memang dia kena teruk. Betul kan Datuk? Kalau aku cakap betul dengan ayah aku ni, memang hancur aku. Ni ayat dia. Ayat anak-anak murid saya. Dia cakap, kenapa tak beritahu yang betul kat ayah? Ishmi, kalau sahabat yang betul tak hidup saya ni. Nampak? Jadi awak macam mana? Saya bagi tahu yang boleh dia terima lebih baik, yang terbaik untuk saya ialah kita bohong ayah kita. Saya bohong dengan ayah saya. Betul. Kamu tahu tak pembohongan tu salah. So kita kena sedarkan balik tentang akhirat, tentang ni. Yang sepatutnya sebenarnya itu tugas ayah dia. Ayah yang sepatutnya beritahu, adik kena cakap betul dengan cikgu. Kalau cikgu tak boleh terima pun reda. Sebab mungkin cikgu tu niat husnuzon dengan cikgu nak mendidik. Jangan simpan dendam dengan cikgu. Balik kat sini, kalau adik betul, ayah akan bagi hukuman. Tapi kalau adik benar-benar mencuri, maka ayah akan rotan balik. Umi selalu macam inilah Datuk. Saya selalu sebut, ayah, cuba bayangkan kita nak yes, betul mak ayah kena ada ketegasan. Maksudnya dia kena muka garang dengan anak-anak. Tetapi ada satu ketika kita kena ada senyuman yang banyak di rumah. Sebab senyuman tu boleh menyebabkan orang senyum kat kita balik. So anak kita buat salah, yes, kena serius dulu. Lepas tu senyum balik, peluk balik. Sebab apa? Sebab akan mengurangkan debaran dia, akan mengurangkan rasa dendam dia, rasa tak suka dia kepada tarbiyah mak ayah tadi. So dia akan ambil pengalaman. Jadi sebab tu orang kata, apa yang kita buat kat anak kita sekarang, akan anak kita ulang balik. Ingat mungkin kita rotan anak kita. Dia akan rasa terbeban. Benda tu dia tak balas kat kita tau. Dia akan balas kat kawan-kawan dia. Maka bermulalah masalah buli di sekolah. So anak-anak yang ada masalah kat sekolah, memang Datuk, hasil kajian saya menunjukkan bahawa memang ada masalah di rumah. Tengok sampai kat rumah, mak dengan ayah dia bergaduh. Tengok sampai kat rumah, mak dia menyalahkan ayah dia. Ayah dia menyalahkan mak dalam isu ni. Menyebabkan berlakunya anaknya rasa stres. Dia stres, dia ada masalah kat rumah. Dia jadi anak yang ada setengah ni, jadi anak yang sangat baik di rumah. Bila kat sekolah dia buat perangai.
Bila kita panggil waris, pertama waris mesti support anak lah. Iaitu, ustazah, anak saya kat rumah tak pernah tinggal semayang. Macam mana boleh tinggal semayang kat sekolah? Ini mesti ada kerja tak bagus ni. Ada benda berlaku kat sekolah ni. Kawan-kawan dia memang tak suka kat dia. Nampak. Itu salah lah. Pembelaan yang salah daripada mak ayah. Okay? Jadi sahabat-sahabat semua, kita sayang anak kita. Kita kalau boleh nak anak kita jadi yang terbaik. Tetapi ingat kita boleh didik, boleh bagi apa saja, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang pegang hati anak kita. Yang penting ialah kita buat dan kita doa. Kita buat dan kita doa. Kadang-kadang anak kita mungkin mencuri. Terima je hakikat tu. Ya, seorang sahabat Umi, anak dia memang sangat bagus. Sangat bagus. Satu hari, ini kita satu kisah benar. Satu hari dia punya duit dia letak dalam almari dia tu hilang. Banyak. Anak dia tu masa tu anak dia kecil, suara rendah. Banyak kan tu 500. Dia kata takkanlah aku ada toyo dalam rumah ni kan. Sampai satu ketika macam mana tu dia kata siasat demi siasat salah seorang daripada anak dia rupanya ambil. Dan dia mengaku betul lah dia ambil. So dia panggil. Tapi sahabat saya ni ialah orang yang bukanlah dirotan anak dia suka hati, tak. Dia kata, Umi saya panggil anak saya. Okay. Masa benda tu berlaku dia nangis, telefon Umi ni emergency. Umi saya perlukan bantuan Umi sekarang. Saya dah tak tahan dah. Sebab dia cerita anak saya curi duit. Anak saya suka hafal Quran, bagus yang hantar sekolah agama, tapi saya tak tahu kenapa dia curi duit. So apa yang dia buat? Dia balik dia sembang dengan anak dia. Ni teknik diskusi, bukan marah tak kena tempat. Walaupun nampak anak kita buat jahat, buat tak bagus. Dia tanya, kata kenapa? Rupa-rupanya Datuk, kawan dia cabar dia. Kawan dia cabar dia untuk belanja satu kelas aiskrim. Budak-budak suka tu aiskrim tu. Aiskrim tu harga RM2. Ada RM2 lebih satu. Dia pun kira. Dia kira silap. Dia kira tu dia kata, ada pernah tengok tak? Ada kawan dia ajar. Kan pernah tengok ada duit mak duk kat mana-mana ke yang boleh hang ambil. So dia kata adalah nampak. Tapi dia tak tahu nilai 500 tu. Dia dah nampak duit tu. Mak dia simpan seketui macam tu nak bayar duit kereta. So dia ambil macam tu. So apa yang berlaku di kedai, dia cakap, saya nak gunakan semua duit ni untuk beli aiskrim kat kawan-kawan saya. Oh, kedai tu memang syok lah kan. Bagilah seketui lah. Jadi cikgu-cikgu dia kata, oh patut. Dia pun pergi rujuk balik kat cikgu dia. Dia kata, ingatkan Rahman semalam kot adalah sponsor daripada mak ayah. Memang dia belanja kami 3 kelas kot. Aiskrim tu. Kami kata hebat betul lah. Rupa-rupanya benda tu dia curi. Mana dia nak jadi baik di sekolah dengan mencuri duit ayah dia. Nampak? So kalau kita rotan anak ini, barangkali kebaikan dia yang dia nak buat tu dia kecut tu. Dia tak semangat. Tapi dengan diskusi, dia kata okey kan balik. Duit 500 mungkin boleh dapatkan balik. Tapi anak kita yang dah terkesan, dia kata dia nak buat baik, tapi kita rotan dia, kita marah dia dan kita ketikkan kebaikan dia, menyebabkan dia mungkin tak jadi orang yang baik selepas itu. Dia dendam. Na'udzubillah min zalik. Itu contoh yang bagilah. Contoh yang berlaku pada kawan-kawan saya. InsyaAllah. Jadi, apa yang kita nak buat? Marah, siasat dulu. Kan, siasat dulu. Kalau ni idza jaa fasiqun binaba'in, dalam hadis Nabi dalam Al-Quran sebut pada jasassu kan, kita hendaklah siasat menuju takut-takut apa yang kita siasat tu yang berlaku tak benar. Jadi mak bapak ni selain daripada ayah ni kan, selain daripada jadi seorang ayah, ayah yang dia bukan sekadar menjadi, Umi saya cakap macam ni, ayah bukan jadi orang yang beli beras. Aku beli beras kan. Bukan sekadar jadi orang yang beli beras tuan-tuan dan perempuan, tapi orang yang membentuk anak-anaknya menjadi siapa dia akan datang. Dia tengok contoh kepada ayah, dia tengok contoh pada apa yang ayah cakap, ayah buat. Jadi apa tindakan ayah pada dia menimbulkan rasa suka dia ke. Ada orang yang kata saya suka mak saya, tapi ayah saya memang makhluk yang tak berguna kat rumah. Allahumma auzubillah. Sedih kan kita nak dengar bila kita cakap tentang ayah, bila satu program yang buat dekat sekolah tentang ayah, kadang-kadang kita cintai ayah kamu. Ada satu budak lelaki, dia tak nak buat Datuk. Dia tak nak. Orang lain sebut dah nangis-nangis dah ni, sebut nama ayah, sebut nama ayah kamu, sebut nama ayah masing-masing. Dia tak nak sebut. So habis program. Tapi Mi tak pergi masa dia tu lah. Masa dia jeling-jeling tengok dia pun duduk senyap, duduk peluk dada macam tu, peluk tubuh. Dia peluk tubuh, muka dia macam ni, dia seolah-olah dia merenung tentang sesuatu yang dalam. Jauh. Lepas habis program, Mi panggil dia. Nama dia Ahmad macam tu. Ahmad, tadi kan masa program, masa Umi sebut pasal ayah, muka awak nampak macam satu kebencian. Ini teknik teknik bertanya kepada anak-anak. Maksudnya jangan cakap, kau nangis
Sebab mungkin dia nangis tu bukan dia nangis pun masuk air kan. Tapi tanya dia tentang tanya emosi dia. Tadi Mi nampak Ahmad tadi masa dalam program, Ahmad kelihatan macam tak suka disebut nama ayah. Boleh Mi tahu cerita dia? Tanya dia macam tu. So dia pun cerita, rupanya ayah dia pernah memang seorang pendera kat rumah mendera, dan adik dia, ayah dia ambil parang, adik dia duduk dalam buaian, ayah dia toreh kaki adik dia. Dia kata sampai sekarang kaki adik dia tu ni. Jadi dia lah orang yang pi bangun sebab mak dia dah tak larat, dia tu dah kena teruk, kena pukul ayah, dia bangun dan dia memang dia support ayah dia kata. Dia jadi hero lah ketika itu. Dan sampai sekarang sebut nama ayah, saya takkan maaf ayah saya sampai mati. Allahumma salli alaihi wasallam. Masa tu anak lelaki yang saya tak boleh peluk dia lah. Saya cakap Allahumma salli. Satu ketika kamu kena maafkan ayah kamu. Tapi sehingga dia tingkatan 6. Dan budak ini membesar Datuk, menjadi seorang yang sentiasa bermasalah kat sekolah. Dia tak percaya cikgu-cikgu lelaki buat ni. Katanya boleh, dia boleh lembut dengan Umi dan cikgu-cikgu perempuan yang lembut dengan dia. Orang kasar dengan dia, orang tegas dengan dia, dia tak boleh. Dia akan lawan. So satu hari Umi dengar cerita dia masuk universiti, dia juga jadi pembuli dekat universiti. Nampak kesan kesilapan seorang ayah. Jadi kisahnya tu. Yang keempat, kita ada. Yang keempat yang tidak menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Ayah, tolonglah bagi telinga kat anak-anak. Janganlah sibuk dengan handphone. Ini kan zaman handphone. Ayah tengok video, ayah tengok movie kadang-kadang. Dia rasa penat kerja, dia nak tengok jual Maharaja Lawak. Dia gelak sorang-sorang. Dan anak kita nak bercerita kat kita. So, ayah, tolonglah jadi pendengar yang setia. Pendengar yang baik. Macam mana kita tanya dia, balik rumah tanya macam Datuk buat tu kan. Tanya nak suruh malu macam mana. Hari ni macam mana kisah. Angah macam mana. Anak perempuan macam Ifah dia tanya, kau okey ke ni? Perkataan okey tu dah cukup dah. Ya. Anak okey. Anak ayah okey. Dia suka, anak-anak suka disebut anak ayah. Ada satu tip betul kan Datuk sebut. Anak ayah okey. Dia rasa macam, anak ayah syoknya. Dia bahagia, berbunga-bunga hidup dia. Berbanding dengan ayah tu kata, kau okey ke? Kalau orang Bali dia kata, mu okey ke? Dia rasa macam jauh je kan. Kalau orang Terengganu lupa. Mu juga Terengganu. Dia kasar Jadi kalau anak ayah sihat ke hari ni, peluklah anak kita tu walaupun anak kita besar. Saya tengok macam mana ustaz buat kat anak perempuan dia. Anak perempuan dia besar dah umur 20. Tapi dia suka gurau-gurau dengan anak perempuan dia. Jadi anak dia rasa dekat dekat dengan ayah dia. Anak perempuan, lelaki-lelaki dengan Umi dia ni ayah, saya nak sebut ayah. Dan ayah, ustaz dengan anak lelaki ni memang geng. Saya nampak dia dah sama besar, ada yang lebih tinggi, ayah dia dah paling kecil dah sekarang, paling dah, tapi dia buat geng, main bola sama, main teka-teki kan. Benda hiburan, maksudnya biarlah anak tu jadi pendengar. So bila dia orang ada masalah, Abi, kami nak jumpa Abi sekejap, boleh nak bincang sikit, nampak tak? So kita buka tu dengar. Dengar, bagi fokus, kemudian selesai masalah sama-sama. InsyaAllah, satu rumah tangga keluarga akan jadi settle baik sekiranya dia orang masih berpandu kepada keputusan kita. Dia masih tanya kita sebab kita dah hidup lama. Mereka ni kalau buat keputusan sendiri, barangkali keputusan tu tak ada dasarnya. Dia berdasarkan emosi, rasa nak marah dia. Kadang kita tenangkan dia bila kita rasa tension lah, kawan dia tu buat palau dia, kawan-kawan kita, dia jumpa kita balik. Dia mengadu dengan kita selain pada dia mengadu dengan kawan-kawan dia. So yang last sekali ialah tidak mewujudkan kemesraan. Ayah, kalau mak berusaha untuk membina satu rumah tangga bahagia, ayah jangan block out balik dengan buat garang. Nak jadi hero dalam rumah dengan cara kita lah yang pegang rotan, kita lah jadi power, kita lah paling berkuasa. Ayat dia selalu ni anak dah, ni ayah ni, jangan lawan, ni ayah ni. Saya kata, jadi dia tak mesra tak mesra dalam keluarga. Jadi contohnya buat tadi, kita boleh bermain dengan anak. Kadang main benda-benda simple je. Sambil-sambil makan mungkin boleh tanya-tanya khabar, makan sama-sama. Macam yang Umi selalu bagi tahu, ayah tolong jadi imam dalam keluarga. Jadi imam semayang, anak-anak akan peluk, akan cium tangan kita dan peluk kita. Benda dia akan jadikan benda wujud kemesraan yang secara tidak langsung akan berlaku, insya-Allah. So 5 ni cukup lah. Kalau kita cuba tak buat satu, buat sikit-sikit. Supaya dia jadi pelan-pelan kehidupan keluarga kita akan jadi syurga. Rumah kita jannati, baiti jannati kat rumah. Dengan apa? Dengan seorang ayah yang sangat hebat, dikagumi dan disayangi oleh seluruh ahli keluarga. InsyaAllah Datuk. Alhamdulillah. Tuan-tuan saya ingat the gist of all thing
the long and the short of things yang Ustazah sebut tadi, kasih sayang tuan-tuan dan puan. Saya dalam pengalaman mendidik, saya 8 orang, Ustazah 5 orang, saya 8 orang anak kan tuan-tuan nak mendidik yang besar sekarang pun dah macam umur Ustazah kan Jadi kasih sayang ni mencairkan semua sekali. Anak kita berbagai-bagaian yang Ustazah sebut tadi, perangai berbagai-bagaian, kebolehan berbagai-bagaian, tingkah laku berbagai-bagaian, emosi berbagai-bagaian. Tapi dia punya pencairnya ialah kasih sayang. Pencairnya bukan saja kasih sayang disebut, tapi kasih sayang sentuhan. Sentuhan ni sangat-sangat. Kalau tengok dalam summer camp macam mana kita buat? Anak tu berpeluk-peluk zikir sampai mencangkuk. Ada artinya. Setiap satu yang kita buat tu ada artinya kan Yang perempuan kita namakan kasih, yang laki-laki kita namakan sayang. Itu semua ada arti yang saya buat. Itu tuan-tuan 30 tahun yang lalu, tuan-tuan, 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Tapi benda tu berlaku dan saya nampak sehingga hari ni bila orang berjumpa dengan saya, dia kata 2 orang anak saya yang ikut sama camp sekarang ni dah jadi doktor pakar, dia kata. Tapi satu perkara anak saya, bila dia sampai ke rumah, bila dia balik, 3 perkara, 4 perkara dia buat. Dia salam saya, dia cium tangan saya. Itulah tinggalan Dr. Hassan kepada anak saya sampai sekarang dipraktik. Yang inilah sebenarnya tali perhubungan, kasih sayang, kemesraan, senyum, ketawa bersama-sama dengan kita. Jadi Ustazah yang saya sebut tadi, tuan-tuan dan puan, saya nak sebut, minta maaf saya sebut ni. Tak banyak macam keluarga macam Ustazah sebut, yang keluarga Ustazah sendiri. Ustazah pun tidak nak melambung-lambung sangat keluarga dia. Tapi contoh-contoh sepintas selalu, contoh suaminya, contoh dia, contoh anak-anaknya. Tuan-tuan, kita mesti mengingatkan. Tapi kepada ayah-ayah yang tak nak dengar cerita macam ini, tuan-tuan. Kepada ayah kata, aku dah betul. Inilah, tuan-tuan, saya rasa inilah satu penyakit yang ada kepada laki-laki, ego, tuan-tuan. Bila ego, Ustazah tu tak berapa, Ustazah tu baru 5 orang anak. Aku dah 9 orang anak ni. Anak aku pun berjaya. Yelah, berjaya. Tapi kalau berjaya kau ajar tak guna, tuan-tuan. Berjaya tak hormat orang tua tak guna, tuan-tuan. Berjaya ego tak guna, tuan-tuan. Itu yang kita apa. Maknanya trade off-nya ialah apa dia kejayaan. Kejayaan diiringan kemesraan, itulah baru seronok, hidup seronok. Setiap hari kita seronok. Datang malam kita seronok tengok siang, nak tengok muka anak-anak. Datang siang kita nak tengok muka anak kita malam. Tuan-tuan, kalau nak tengok muka anak kita tidur. Bila anak tidur, tuan-tuan jenguk sekali. Dan anak-anak kita. Anak kita terutama yang kita rotan tadi, tuan-tuan, dia tidur. Nangis kita tengok dia. Inilah benda-bendanya, maknanya empathy yang ada kepada ayah. Simpati dan gabungan simpati dengan empathy, itulah dengan kasih sayang. Saya rasa inilah ramuannya pada saya lah. Dan tuan-tuan, bagilah kepada saya anak macam mana degil, macam mana tegar pun, macam mana. Tapi kalau misalnya kita siram dengan air siraman kasih sayang, tuan-tuan cairlah, tuan-tuan, insya-Allah cair, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan, saya nak bagi tahu Ustazah, 2 malam yang lepas kita ada program namanya Usrah Keluarga. Kita ambil daya utama, macam saya sebutkanlah, Yayasan Sabah ni ada satu unit yang namanya unit Usrah Keluarga. Ustazah, yang cantik je usrah ni yang kita buat baru-baru ni, orang profesional duduk di Shah Alam Seksyen 7. Seksyen 7 ni kira-kira seksyen orang-orang yang atasan lah di Shah Alam kan anak dia berjaya dan sebagainya. Tetapi dia tak pernah mengadakan majlis semacam itu. Tapi yang diseronoknya bukan saja dapat sambutan daripada semua ni, kira-kira dalam ada 60 keluarga. 60 keluarga yang mengikuti program itu online. Dia kata semuanya nak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata yang muda ni ada tubuhkan satu jawatan kuasa sendiri akibat daripada program itu untuk menambat hati anak muda supaya anak muda. Sebab yang mengikuti kebanyakan tu program tu antara 40 ke 60 tahun. Yang bawah-bawah ni kurang mengikuti, mungkin tak faham. Ini cerita orang tua, ini cerita orang lama. Hasan Ali pun dah tua, umur 70 tahun, mungkin cerita cara lama. Itu dia. Tapi bila anak-anak tu sendiri atas nama akibat daripada pertemuan yang kita buat tu menubuhkan jawatan kuasa dan nak mencadangkan apa yang patut anak muda buat, ikut selera anak muda untuk dipadukan dengan program yang kita buat itu. Ini saya rasa satu benda yang sangat mahal bagi saya lah. Tuan-tuan dan puan, maknanya kita dah menyuntik satu suasana. Kita dah tanam satu biji benih. InsyaAllah
keluarga ini akan tengok buah daripada benih itu, putik daripada benih itu, buah daripada benih itu. Dan tidak lama daripada itu, saya ingat dalam 6 bulan, insya-Allah, 40 hari atau 6 bulan, dia akan merasakan ranumnya buah sedap je dimakan bersama dengan ahli keluarga. Jadi tuan-tuan dan puan, saya dah ada 14 keluarga sebenarnya. Brunei pun ada, Singapura pun ada. Jadi saya nak offer lah. Bukan kena bayar apa-apa tuan-tuan. Hanya tuan-tuan diminta masuklah dalam tabung pembinaan Anjung Husnul Khatimah. Minta maaf tuan-tuan, keluarga yang saya kata, yang saya tunjuk, yang kita buat 2 hari yang lepas, menderma, bilangan dermanya agak sizable lah tuan-tuan dan puan. Oleh kerana rasa syukur, seronok sangat perhimpunan yang diadakan dalam 1 jam. Perhimpunan dengan saya 1 jam. Lepas 1 jam, Ustazah, saya dah habis 1 jam mengundur diri. Dia sambung lagi, dia sambung antara mereka, dia sambung antara mereka, dia sambung. Hinggalah yang pemuda tadi, anak-anak muda, mencetuskan idea untuk menubuhkan jawatan kuasa khas untuk anak muda mendapatkan feedback dan input daripada anak muda. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah inilah saya mengharapkan tuan-tuan tuan-tuan gunakanlah unit kita ni, unit usrah keluarga dalam Yayasan Sabah. Tuan-tuan gunakan, insya-Allah bukan ada bayaran apa-apa. Tapi tuan-tuan kita dengan pengalaman sedikit, dengan ilmu sedikit, dengan 14 lagi keluarga-keluarga yang baru saja, kita baru bertapak dalam 4 bulan yang lepas tuan-tuan. Ada 14 keluarga, 14 bulan lepas. Tetapi hasilnya belum ada lagi daripada 14 itu yang tidak meneruskan, dan belum ada lagi 14 itu yang negatif terhadap program yang dikendalikan itu, insya-Allah. Jadi Ustazah, terima kasih pada Ustazah. Terima kasih. Ustazah, tuan-tuan tengok satu perkara. Ustazah ni contoh-contohnya hidup tuan-tuan. Kok ada kawan dia bagi contoh, kok ada kawan dia menampakkan nasihat, kok ada anak kawan dia. Bukan contoh-contoh yang dibuat-buat begitu, tetapi contohnya in reality. This is the working example yang Ustazah berikan kepada kita, yang sepatutnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya kepada saya pun nak bagi contoh-contoh hidup macam itu, kadang-kadang struggle nak cari contoh. Sebab mungkin percontohan itu tak ada dalam kehidupan kita. Percontohan yang ada kita marah, percontohan yang ada kita tengking, percontohan yang ada kita boykot, percontohan yang ada kita masam. Itu bukan contoh lah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi terima kasih Ustazah, kita jumpa lagi minggu depan. Tadi patutnya 7, Ustazah dapat 5 ialah masa tidak mengizinkan. Mungkin minggu depan kita sambung lagi sebelum tajuk baru. Ustaz habiskan yang 2 lagi itu, insya-Allah. Saya seronok mendengar. Betul-betul saya seronok mendengar. Saya seronok mendengar example ataupun contoh-contoh yang Ustazah beri itu hidup. Inilah contoh-contoh yang hidup tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi para penonton yang hormat sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Tuan-tuan sebarkan. Susah nak cari macam ni tuan-tuan. Susah nak cari. Saya yakin apa yang Ustazah cerita tu dia buat. Apa yang suami dia cerita tu dia buat. Bayangkan suami dia melayan anak perempuan umur 20 tahun. Macam mana mesranya, macam mana padunya. Dan saya yakin kebanyakan kita menghadapi ada gap di antara kita dengan anak perempuan kita, dengan anak laki-laki kita. Kalau ada gap, kalau gap itu kecil pun, it is not good. Not good for the future of the family, not good for the continuity of the family. Tak bagus tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Jadi dengan apa yang Ustazah cadangkan, apa yang Ustazah buat, marilah kita menjadi iktibar tuan-tuan. Marilah kita ambil iktibar daripada itu untuk memperbetulkan keluarga kita dalam masih awal lagi tahun 1443 Hijriah ini untuk kita melakukan perubahan itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Husnul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Husnul Khatimah.